Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Ambiga bakal jadi PM ke-11. Bagi Ambiga Srinivasan, mantan Presiden Badan Peguam Malaysia, tidak ada kerajaan atau Perdana Menteri yang memuaskan hati beliau. Bermula dari Barisan Nasional hinggalah ke era Pakatan Harapan, Barisan Nasional semuanya salah. Ketika Dr. Mahathir memimpin Barisan Nasional, Ambiga mengecam beliau sebagai diktator yang menyalahgunakan Akta ISA. Beliau menuduh Dr. Mahathir menggunakan Akta ISA untuk menutup mulut seteru politik beliau. Bukan hendak membela Dr. Mahathir, kita bersetuju dengan pendapat yang Dr. Mahathir telah menyalahgunakan Akta ISA. Tetapi sekiranya kerajaan terlalu terbuka dan memberikan kebebasan bersuara tanpa had, maka ianya akan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Kebebasan bersuara bukanlah lesen untuk kebebasan menabur fitnah serta mengadu domba. Kemudian di era Datuk Seri Najib, beliau antara individu yang vokal mendesak Najib letak jawatan kerana skandal 1MDB. Bukan saja Najib didesak untuk letak jawatan, malah seluruh kabinet ketika itu didesak supaya letak jawatan. Bukan saja Najib yang bersalah tentang apa yang sedang berlaku di Malaysia, tetapi seluruh kabinet. Semua menteri yang tidak berkata apa-apa, ia adalah satu dosa kerana tidak melakukan perkara yang sepatutnya, kata Ambiga. Kini tiba giliran Anwar Ibrahim memimpin negara dengan kerajaan perpaduan yang didominasi Parti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sekali lagi, Ambiga bersuara. Beliau menuduh kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan paling diktator yang pernah ada di Malaysia. Ianya ekoran pembaharuan undang-undang termasuk Akta Mesin Cetak dan penerbitan PPPA 1984. Saya tidak pernah terfikir akan melihat hari apabila kerajaan pimpinan PH yang hidup di atas platform memperjuangkan pemansuhan PPPA. Sebaliknya akan mengekalkannya dan mengenakan undang-undang perlesenan baru. Kerajaan perpaduan kini kami boleh dinobatkan sebagai kerajaan paling diktator yang pernah kita ada, Sabas, kata Ambiga. Bukankah DAP, PKR dan Anwar Ibrahim adalah pemain utama kerajaan sekarang? Dan bukankah dahulu Ambiga sanggup ke jalan raya kerana mempertahankan mereka? Mungkin kalau Ambiga jadi Perdana Menteri, baru aman Malaysia. Jangan lupa lantik Siti Kasim sebagai timbalan Perdana Menteri. Ambiga bakal jadi PM ke-11. Bagi Ambiga Srinivasan, mantan Presiden Badan Peguam Malaysia, tidak ada kerajaan atau Perdana Menteri yang memuaskan hati beliau. Bermula dari Barisan Nasional hinggalah ke era Pakatan Harapan, Barisan Nasional semuanya salah. Ketika Dr. Mahathir memimpin Barisan Nasional, Ambiga mengecam beliau sebagai diktator yang menyalahgunakan Akta ISA. Beliau menuduh Dr. Mahathir menggunakan Akta ISA untuk menutup mulut seteru politik beliau. Bukan hendak membela Dr. Mahathir, kita bersetuju dengan pendapat yang Dr. Mahathir telah menyalahgunakan Akta ISA. Tetapi sekiranya kerajaan terlalu terbuka dan memberikan kebebasan bersuara tanpa had, maka ianya akan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Kebebasan bersuara bukanlah lesen untuk kebebasan menabur fitnah serta mengadu domba. Kemudian di era Datuk Seri Najib, beliau antara individu yang vokal mendesak Najib letak jawatan kerana skandal 1MDB. Bukan saja Najib didesak untuk letak jawatan, malah seluruh kabinet ketika itu didesak supaya letak jawatan. Bukan saja Najib yang bersalah tentang apa yang sedang berlaku di Malaysia, tetapi seluruh kabinet. Semua menteri yang tidak berkata apa-apa, ia adalah satu dosa kerana tidak melakukan perkara yang sepatutnya, kata Ambiga. Kini tiba giliran Anwar Ibrahim memimpin negara dengan kerajaan perpaduan yang didominasi Parti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sekali lagi, Ambiga bersuara. Beliau menuduh kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan paling diktator yang pernah ada di Malaysia. Ianya ekoran pembaharuan undang-undang termasuk Akta Mesin Cetak dan penerbitan PPPA 1984.
Saya tidak pernah terfikir akan melihat hari apabila kerajaan pimpinan PH yang hidup di atas platform memperjuangkan pemansuhan PPPA. Sebaliknya akan mengekalkannya dan mengenakan undang-undang perlesenan baru. Kerajaan perpaduan kini kami boleh dinobatkan sebagai kerajaan paling diktator yang pernah kita ada, Sabas, kata Ambiga. Bukankah DAP, PKR dan Anwar Ibrahim adalah pemain utama kerajaan sekarang? Dan bukankah dahulu Ambiga sanggup ke jalan raya kerana mempertahankan mereka? Mungkin kalau Ambiga jadi Perdana Menteri, baru aman Malaysia. Jangan lupa lantik Siti Kasim sebagai timbalan Perdana Menteri. Ambiga bakal jadi PM ke-11. Bagi Ambiga Srinivasan, mantan Presiden Badan Peguam Malaysia, tidak ada kerajaan atau Perdana Menteri yang memuaskan hati beliau. Bermula dari Barisan Nasional hinggalah ke era Pakatan Harapan, Barisan Nasional semuanya salah. Ketika Dr. Mahathir memimpin Barisan Nasional, Ambiga mengecam beliau sebagai diktator yang menyalahgunakan Akta ISA. Beliau menuduh Dr. Mahathir menggunakan Akta ISA untuk menutup mulut seteru politik beliau. Bukan hendak membela Dr. Mahathir, kita bersetuju dengan pendapat yang Dr. Mahathir telah menyalahgunakan Akta ISA. Tetapi sekiranya kerajaan terlalu terbuka dan memberikan kebebasan bersuara tanpa had, maka ianya akan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Kebebasan bersuara bukanlah lesen untuk kebebasan menabur fitnah serta mengadu domba. Kemudian di era Datuk Seri Najib, beliau antara individu yang vokal mendesak Najib letak jawatan kerana skandal 1MDB. Bukan saja Najib didesak untuk letak jawatan, malah seluruh kabinet ketika itu didesak supaya letak jawatan. Bukan saja Najib yang bersalah tentang apa yang sedang berlaku di Malaysia, tetapi seluruh kabinet. Semua menteri yang tidak berkata apa-apa, ia adalah satu dosa kerana tidak melakukan perkara yang sepatutnya, kata Ambiga. Kini tiba giliran Anwar Ibrahim memimpin negara dengan kerajaan perpaduan yang didominasi Parti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sekali lagi, Ambiga bersuara. Beliau menuduh kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan paling diktator yang pernah ada di Malaysia. Ianya ekoran pembaharuan undang-undang termasuk Akta Mesin Cetak dan penerbitan PPPA 1984. Saya tidak pernah terfikir akan melihat hari apabila kerajaan pimpinan PH yang hidup di atas platform memperjuangkan pemansuhan PPPA. Sebaliknya akan mengekalkannya dan mengenakan undang-undang perlesenan baru. Kerajaan perpaduan kini kami boleh dinobatkan sebagai kerajaan paling diktator yang pernah kita ada, Sabas, kata Ambiga. Bukankah DAP, PKR dan Anwar Ibrahim adalah pemain utama kerajaan